Tak, ni pukul berapa dia cakap? Pukul 7 lah, macam biasa lah. Mami hantar ke sana tak esok? Bukan kat sekolah. Tak. Terus dekat ni. Dekat ni sukan. Panasonic tu. Panasonic. Cikgu cakap macam tu lah ya. Jadi balik pukul berapa? Macam biasa lah. Balik pukul 12 lebih. Balik pukul 12 lebih. Okay, hari ni saya onkan dua-dua. Ni passion saya yang terbaru. Boleh tak letak? Tak larat juga letak. Ni. Ada. Kan. Ada tak kerusi? Kerusi ada kerusi. Itu tu bang. Tu yang putih tu. Tu. Yang ni bang. Ni, yang tingkat-tingkat ni. Angkat dari bawah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni bukan tak payah. Ni bawah. Ayo, tak payahlah kursi tu. Tak payah kursi. On dua-dua dia jadi macam ni lah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang menyebut Sitah An-Nur, semoga Allah merahmatimu dengan panggilan Sitah An-Nur. Okey. Hari ni ada soalan dan ada juga rintihan yang tak ada TikTok dan sedihlah dia tak dapat nak dengar live saya sebab tak ada akaun TikTok. Sebenarnya saya baru belajar beberapa hari akaun TikTok ni. Baru belajar beberapa hari. Dan saya pun tak tahu menahu lah TikTok ni. Jadi belajar jugalah saya ni untuk menyampaikan perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah hari ni ke semalam tak lupa lah, semalam boleh buat live ke 2-3 hari lepas boleh buat live macam itulah ya. Saya tak anggap serius pun live ni, saya tak anggap serius, bukan kerana saya sombong, tetapi macam yang saya bagi tahu pada 16 hari bulan 7 tahun 2021, tugas saya sebagai perjalanan mimpi yang terakhir telah pun selesai. Tetapi jika saya mengingati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan mimpi yang terakhir, ganjaran dia ialah seperti saya memberi makan ribuan anak-anak yatim. Dan dekat sini saya nak bagi tahu, saya ni Masita binti Ibi Jalar. Saya ini orang yang menulis di dalam Facebook saya. Yang pertama yang bernama Masita binti Ibi Jalar, Masita Ibi Jalar. Pada tahun 2019, bulan 11, pertengahan bulan 11. Dan saya dekat situ saya ada menyebut perkara-perkara yang saya mimpi. Dan sebelum saya buat live pada tahun 2020,
sebelum saya buat live pada tahun 2020, saya ada menyebut satu persatu, dan pada bulan 2 tahun 2020 saya keluarkan senarai pertama saya, iaitu senarai saya bermimpi apa clue-clue dan perkara-perkara yang akan nak berlaku di kemudian hari. Pertama yang saya keluarkan iaitu pada waktu tersebut ialah bendera biru di langit, Kaabah kosong, jalan raya kosong, bendera kuning, air naik, dan saya panjat tangga tingkat 17, 12 orang tentera berlainan warna tanam batang ubi kayu tepi pantai, BR iaitu pisau tajam ataupun business round table. Donald Trump kalah pilihan raya, kena games, bendera putih, huru-hara politik, dan ustaz ramai follower. Okey. Dan banyak lagi lah ahli politik di berkas, ya, air yang tenang, pantai yang tenang, dan bom jatuh di Sabah dengan slogan tipuan emas di Sabah. Okey, lepas itu bala bencana menimpa seluruh manusia di dunia. Okey, kepada yang baru mengenali saya ni macam ni lah, manusia biasa, dan sebetulnya tugas saya sudah pun selesai, dan saya telah pun membuat peristiharan istitabah, iaitu taubat perkara yang telah saya sebut, dan taubat juga perkara yang saya cerita dalam mimpi-mimpi saya. Dan sekarang saya ni nak bercerita, tujuan saya nak bercerita kerana tidak ada lagi pihak yang boleh menunding kepada saya membuat pembohongan ataupun penipuan, ataupun saya membuat satu gerakan yang luar biasa, ataupun apa-apa saja, itu semua fitnah. Sedangkan saya mengeluarkan senarai pertama ataupun clue-clue yang seterusnya, perkara yang belum berlaku dan selepas itu berlaku. Jadi dekat sini saya minta perkara ini orang kata diulas ataupun dipercerahkan supaya umat Nabi Muhammad bersedia dengan cergas, dengan cerdas, dengan cerdik, dengan bijak pandai, dengan berbagai-bagai kelebihan yang Allah bagi kepada hamba Allah tersebut. Jadi tugas saya ni nak bagi tahu pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat kata tengah-tengah kita ni dalam keadaan susah payah, dan orang memberi hadiah kepada kita. Macam itulah lebih kurang. Ataupun dengan kata lain, saya tidak meminta apa-apa daripada anda, ganjaran anda, kerana perjalanan mimpi yang terakhir ini untuk umat Nabi Muhammad. Kepada yang menentang saya tu, itu maksudnya bukan umat Nabi Muhammad lah, ya. Nah, jika yang dalam keadaan okey, tak ada masalah, masih berfikir dengan waras, untuk apa nak jatuhkan hukuman kepada saya? Sedangkan yang saya cerita ni adalah banjir, yang saya cerita ni adalah peperangan, yang saya cerita ni perkara-perkara yang memberi clue ataupun benda apa lagi nak jadi kemudian hari. Jadi kita boleh buat persediaan dengan baik supaya kita bukan dikenali sebagai orang yang cepat gagal. Okey. Seterusnya dekat sini saya akan cuba jawablah. Sekiranya saya ada masa, saya tidak akan mementingkan diri saya sendiri. Saya akan buat live dan akan jawab soalan setakat saya mampu dan sehabis daya saya mampu. Dengar ya, perjalanan mimpi yang terakhir ni saya nak cerita. Perjalanan mimpi yang terakhir ni saya nak cerita. Saya tidak kutip daripada mana-mana kitab. Saya juga tidak ada buat pembacaan apa-apa. Saya juga tidak ada nak petik apa-apa. Saya nak cerita sebuah mimpi sahaja. Okey? Sebuah mimpi saja. Saya harap dengar rasional dan fahami dengan jelas. Jangan cepat menghukum. Saya tidak cerita sangat pasal agama. Saya cuma cerita sebuah mimpi, apa yang saya diperdengarkan, apa saya dipertuturkan,
jadi saya cerita. Saya tidak mahu membuat apa-apa yang orang kata mengajak apa-apa, tidak. Hanya cuma nak cerita saja. Dan insyaAllah saya akan bertanggungjawab perjalanan mimpi yang terakhir saya ini di dunia dan juga di akhirat. Jadi dekat sini saya minta berlapang dada, janganlah orang kata begitu berdendam dengan saya. Saya tidak menyakitkan hati sesiapa. Saya cuma cerita perkara yang belum berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah umat Nabi Muhammad bersedia, setelah mendengar perjalanan mimpi yang terakhir, mereka membuat persediaan yang baik dengan jitu, dengan kuat, dengan sabar, dengan tabah. Maka walaupun ujian itu datang, umat Nabi Muhammad tadi dalam keadaan senang, lapang, gembira, tabah dan mampu menghadapi dengan baik, dalam keadaan redha, dalam keadaan yang tidak bersungut-sungut, dalam keadaan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, panjang mukadimah saya hari ni. Saya baru belajar dekat TikTok. Saya baru juga belajar sebenarnya dekat Facebook pun. Dulu saya cerita bab bisnes, sekarang saya sudah tidak ada bisnes. Saya sudah dijatuhkan dan saya cuba cerita balik. Dan saya harap kita ada masa lagi boleh berdoa dan negara kita boleh capai keharmonian, kebaikan, hidup aman damai dengan keadaan yang baik. Bukan kita dalam keadaan orang yang tak baik. Jadi kita boleh buat persediaan dan kita boleh buat dalam keadaan yang baik. Itu maksud saya. Okey, yang mana saya boleh cerita kepada rakyat jelata, saya akan cerita. Yang mana tak boleh cerita, saya akan kata saya tak boleh cerita. Saya minta maaf lah apabila saya ditekan dan saya tak boleh cerita. Sebab ada benda-benda, poin yang penting, saya sudah sign kontrak, saya tak boleh cerita lagi. Okey, tetapi benda-benda yang nak tanya, saya boleh cerita. Okey, terima kasih kepada yang luangkan masa dekat Facebook, luangkan masa dekat TikTok. Terima kasih. Ya, okey. Saya sambungkan mukadimah saya dengan menjawab soalan. Saya harap sudah ada yang nak melihat saya dan yang tak ada pun terpulanglah, ya. Terpulanglah pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing ke atas setiap makhluk dan hamba-hambanya. Okey. Saya cuma menjalankan tugas setakat ini sahaja saya mampu. Baik kamu bangsa Arab sekalipun, kamu kena cari penterjemahan untuk terjemahkan apa yang saya tuturkan. Saya dah buat, saya sudah tuturkan. Saya tak mampu nak tutur bahasa Yaman, bahasa Afrika, bahasa Thailand, saya tak mampu. Tapi anda kena cari penterjemahan dan boleh dengar dan boleh faham. Itu saja. Saya sudah buat. Selebihnya terpulanglah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing. Okey, tadi saya dah jawab dekat TikTok beberapa soalan. Dan hari ini saya akan baca. Assalamualaikum Sita Anur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anak, alhamdulillah. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Dan dipermudahkan urusan. Amin. Saya ada satu permintaan. Boleh tak puan? Kalau puan buat live untuk jawab soalan atau bagi peringatan, puan buat dalam FB. Sebab saya bekerja, kadang-kadang tidak dapat ikuti live puan. Jadi saya boleh tengok selepas itu, insyaAllah. Macam hari ni live puan dalam TikTok terlepas dan saya tidak dapat ikuti selepas waktu bekerja. Saya rasa amat sedih sebab terlepas ilmu dan info yang puan sampaikan tadi. Mohon pertimbangan puan dan maaf sangat-sangat kalau saya menyusahkan puan. Terima kasih Sita Anur. Semoga Allah merahmati ke atasmu dengan panggilan Sita Anur. Dan semoga Allah anda semua yang melihat ini di TikTok dan juga Facebook
anda dapat kelebihan dan pemahaman, dan boleh share dengan yang mana-mana teringin nak dengar. Yang mana memberontak tak nak dengar, terpulanglah kepada hak masing-masing yang Allah telah tetapkan. Okey, ni dah pukul 5 lebih. Agak okey. Okey, terima kasih. Saya akan baca ya soalan. Saya akan pergi baca soalan. Soalan ni dia bercampur dengan apa yang dia baca. Dekat mana-mana saya tak tahulah. Dan dia sebut perkara-perkara yang berada di dalam mana-mana yang dia baca. Saya tidak boleh baca soalan yang ada di mana yang ditulis di dalam kitab dan sebagainya, saya tak boleh sebut. Tetapi soalan tersebut saya akan ubah dan saya akan sebut daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Okey? Saya harap fahamlah ya. Faham macam tu. Sebab jika awak cerita bab-bab kitab dengan saya yang ditulis macam ni, macam ni, saya tidak baca kitab. Susahlah. Saya dipaku perjalanan mimpi yang terakhir untuk umat Nabi Muhammad. InsyaAllah semoga ada kecerahan, pandangan yang baik dan ilham yang baik, bernaskan akal, dapat sambungan daripada yang anda baca dan ilmu anda yang sedang berada dalam diri anda sendiri. InsyaAllah. Amin. Okey, pertama saya nak sebut slogan tipuan emas STE. Slogan tipuan emas STE. 1. Adakah semasa slogan tipuan emas berlaku telah ada bom? Dia sebut kan soalan dia. Ada bom besar, besar dijatuhkan di dalam mana-mana peperangan. Adakah semasa tipuan emas berlaku? Okey. Apabila berlaku tipuan emas, memang ada bom besar. Bom yang amat besar-besar berlaku. Besar sungguh lah. Bukan besar biasa-biasa. Besar sungguh. Dan semasa ini live yang pertama dulu saya pernah ungkap. Semasa berlaku tipuan emas di Sabah, memang ramai yang nak bantu, memang ramai yang nak tolong. Tetapi pada waktu tersebut, situasi dia, perkara yang saya nak sebut, apabila di Sabah dijatuhkan, di Kepulauan Filipina, saya tak tahu makhluk tu dari mana. Dan mereka terbahak-bahak dan gelak-gelak. Dan selepas itu ramai negara tolong kita. Dan apabila kita sudah mengenal pasti dan sebagainya, kita pergi ke arah China untuk nasihat. Dan mereka dengan selamanya menghentam kita dari laut dan secara total musnah sekelip mata. Okey. Dan pada waktu pertempuran yang dahsyat itu berlaku, Allah perlihatkan kepada saya di kawasan Korea Selatan keruntuhan bom yang cukup dahsyat hingga tidak boleh dikatakan dengan akal yang waras lah, terlalu dahsyat. Sebab di hadapan itu tarungan yang besar, iaitu negara yang begitu banyak senjata yang dia telah prepare. Jadi tak lama Korea Utara melancarkan nuklear ke arah China. Maka China membalas 10 kali ganda daripada tersebut. Jadi dekat sini saya telah pun cerita kawasan-kawasan. Dahulu ingat tak? Saya pernah cerita kawasan-kawasan yang terkena bom yang amat besar tersebut. Ada tak? Ada live tu lagi kan? Saya rasa live tu ada lagi. Dekat YouTube pun ada. Okey? Kena cari dan usaha carilah ya. Cari dan usaha cari. Saya pun
telah dirampas, peta tersebut telah pun dirampas. Saya tak boleh tunjuk lagi. Okey. Okey, yang kedua, kena carilah ya. Kena cari. Yang nombor 2, ibu negara Indonesia waktu itu sudah berpindah ke Borneo atau Nusantara. Maksudnya Kalimantan yang bawah tu ya. Okey, pada waktu tersebut saya tidak boleh memastikan pemindahan ibu negara. Saya tidak boleh. Tidak ada tunjukkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Saya harap soalan nombor 2 telah pun dijawab. Okey? Tidak ada tunjukkan pemindahan tersebut. Tidak ada. Okey, ni dia kata zaman peperangan. Peperangan umat Islam bergabung dengan orang-orang, ni dia sebut, tapi saya guna perkataan non-Muslim lah ya. Dari negara manakah orang-orang non-Muslim itu dan siapa yang kita serang? Macam yang saya bagi tahu tadilah. Kepada permulaan dia memang dari kepulauan Filipina, tapi kita tidak menyerang. Kita tidak menyerang Filipina. Ketenteraan dia kita tidak menyerang. Jadi kita menghala terus ke China. Dan sekejap ya, kereta rosak. Jadi okay, sambung balik. Zara Usik dia tanya soalan. Okey, saya sambung balik. Blur kejap. Jangan ganggu mami macam tu. Okey, non-Muslim dan siapakah yang... Okey, maksudnya memang daripada kepulauan Filipina, dekat dengan Filipina. Tapi saya tidak tahu anggota tu siapa. Tadi saya ulang dah. Dan apabila kita pergi ke China, kan, sebelum kita... dia ada beberapa step lah ya, seperti yang korang tahu sebelum ni. Masa kita kena serang di Sabah, dan ada lebih kurang tak lama lah, tak lama India daripada atas tu tiba-tiba dia serang kita petang, dan esok sebelum petang dia dah berhenti serang kerana dia bertempur dengan Pakistan. Jadi dia serang kita juga bertubi-tubi juga. Jadi ini perkara yang belum selepas air besar tu. Air lalu dan habis hilang itu, kering, dan selepas itu dia akan ada rekod besar kesinambungan dia peperangan tersebut. Okey, yang pertama Sabah daripada kepulauan Filipina. Lepas tu tak lama dalam kita kena ni pecah darah di Indonesia. Apabila pecah darah di Indonesia, darah tu sejengkal dari kaki, maksudnya di Jakarta tu jadi lautan darah. Maksudnya peperangan demi peperangan. Tak tahu dia bergaduh dengan siapa. Tak ada siapa pun bom mereka, tapi mereka telah pun membantai satu sama dengan lain hingga darah yang banyak sekali di Jakarta. Dan tak lama India masuk campur, dia bomnya kita sekali. Okey, di sebelah utara. Tak lama hari pertama petang, esoknya petang, belum petang, mungkin pukul 12, bawah pada itulah dia dah berhenti dah. Sebab apa? Pakistan meluncurkan serangan yang bertubi-tubi. Tiba-tiba dia orang pun diam. Dia ada tindak balas, tapi dia orang jadi diam. Diamlah tembak kita. Tapi sesudah itu kita akan ada pertarungan lagi. Pertarungan daripada
China. Kita pergi daripada laut, minta mereka jangan buat peperangan ni dengan baik, tetapi China sombong, China hentam semua sekaligus. Dan selepas itu ada pertarungan yang bertubi-tubi, dan apabila Korea Selatan dalam keadaan yang berat sangat, dan dibantu oleh Korea Utara melihat darah daging yang Allah cuci mereka bagaimana tak tahulah pemimpin mereka nanti. Allah cuci dan dia baling nuklear kepada China, dan China macam tu dia tekannya Singapura, suruh balik bom kita pula ke Semenanjung. Kita masa tu tak kena lagi bom di Semenanjung, cuma sekejap masa tu dari India sekejap. Lepas tu maksudnya pertarungan ni ada waktu-waktu dia juga. Dan apabila dia rasa goyang, dia bertarung dan dia rasa goyang, dan dia tekannya Singapura, suruh serang Semenanjung. Masa itulah kita bertahan dengan begitu luar biasa. Dan di sini saya boleh katakan luar biasa lah, sebabnya hari tu siapa ingat dekat Facebook saya Salam PMYT, dan saya juga upkan petikan-petikan tersebut, skru tu dekat TikTok. Siapa ingat saya bagi warning pada 8 hari bulan saya bagi warning, dan 9 hari bulan dia baru keluarkan penyataan. 12 ke 13 hari bulan pecah rahsia. Skru, ingat tak skru? Saya pecahkan rahsia. Washington nak hantar skru kepada Singapura dengan kuantiti yang banyak. Dia kata sikit aja, 1,000. Tidak, dia tidak hantar 1,000, lebih 100,000. Jadi dekat sini dia kata nak testing. Benda tu telah banyak negara yang bergolak, telah pun testing. Jadi untuk apa negara kecil Singapura nak testing skru yang boleh meletup melebihi 30 km? Amat berbahaya kepada kita dan tanah air kita. Jadi pada 8 hari bulan saya pecahkan skru Washington, dan 9 hari bulan baru dia orang keluarkan surat, dan 12 ke 13 pecah rahsia. Kerana apa pecah rahsia? Saya tekannya kerajaan Malaysia untuk saya tekankan apa saja bentuk yang boleh menggugatkan keselamatan dalam negara. Dan saya sekarang diekuri begitu ramai untuk menjamin keselamatan saya dan anak-anak saya. Jadi saya harap kepada yang mendengar ni, tolonglah jangan buat tambahkan masalah saya. Saya terlalu besar dah masalah saya. Masalah yang saya bergaduh kerana saya pecah rahsiakan negara orang lain. Jadi mereka pun batalkan penghantaran yang telah biasa mereka hantar di negara-negara bergolak. Jadi saya minta lah sangat-sangat. Saya terlampau banyak dah. Jadi Joe Biden pun benci dengan saya. Ya, satu, saya pecahkan rahsia BR. Ya, BR, Business Roundtable, yang Joe Biden rasmi. Saya sudah pecahkan rahsia. Dan yang kedua, saya pecahkan rahsia lagi tentang skru. Jadi saya harap bersabarlah dugaan yang Allah nak bagi kepada saya. Ya, bersabarlah. Dan saya harap orang lain pun doalah kebaikan kepada saya dan anak-anak saya dan keluarga saya. Semoga Allah lindungi dan Allah sayangi. Untuk sebelum dengan slogan tipuan emas, janganlah kami dicederakan dan sebagainya. InsyaAllah. Amin. Macam itulah. Okey.
Saya balik pula ke soalan seterusnya. Peperangan terbesar atau dikenali. Ni saya tak nak baca sebab awak mungkin baca di mana-mana. Saya tak baca soalan macam tu. Okey, saya rasa saya dah jawab dah soalan ni tadi, okey? Saya dah jawab dah soalan ni. Mana? Kepada yang TikTok lah, dia tanya macam mana Cik tahu. Saya mimpi. Dan mimpi saya telah tulis banyak dah. Adik, nama apa ni dekat TikTok ni baru masuk lah, baru kena makcik ya. Okey. Makcik nak bagi tahu satu kali lagi. Makcik ni ada tulis dekat Facebook makcik yang lama, dekat Facebook makcik yang lama pada tahun 2019. Bulan 11 pada tahun 2019. Yang dululah, yang pemimpin dulu tu marah berbenar dekat makcik. Makcik tulis bendera putih. Tahu? Marah sangat-sangat dia orang kat makcik. Makcik cakap, makcik nampak bendera putih, bukan makcik suruh orang angkat bendera putih. Makcik cakap Afghanistan angkat bendera putih. Kebetulan je Afghanistan tu angkat bendera putih. Makcik cuma mimpi-mimpi sikit-sikit aja. Okey? Makcik nak bagi tahu lagi ke budak TikTok ni. Sebelum kamu duk terkeh-keh tangan kaki tu. Makcik ni juga cakap Kaabah kosong. Makcik juga cakap jalan raya kosong. Inilah makcik yang kamu lock upkan 7 hari ni. Tahu tak makcik tengah buat apa time tu kamu dah orang datang tangkap? Makcik sedang nak menyiapkan waktu pagi tu untuk hantar makanan kepada orang yang sedang kuarantin COVID-19. Orang lain tak berani. Makcik yang tak berapa kuat ni pergi tolong orang. Tak dapat upah, pakai duit sendiri. Okey? Dapat pula hadiah 7 hari kena lock up. Siapa yang pergi report tu? Ada orang gila, duk pakai apa kat kepala pun tak tahu. 10. Satu orang nak jatuhkan makcik ni, dengan rendahnya, dengan tak laratnya. Satu orang 10 kali pergi report polis. Tak tahulah berapa ribu dah duk report polis. Ni perkara yang nak berlaku sekarang dalam Malaysia. Begitu banyak dah. Dan harap kepada adik-adik yang baru kenal ni, baru kenal makcik ni, dengar ya. Cuba tengok live makcik dekat Facebook makcik ni. Perjalanan mimpi yang terakhir. Salam PMYT Masita AB Jalar. Makcik tak bergaduh dengan orang. Makcik cerita aja. Kebetulan je 10, 20, 30, 40, 50. Kebetulan aja berlaku satu-satu. Memang makcik tak boleh ubah dah yang makcik cerita tu. Macam makcik cakap, weh, nanti kita jadi kepulauan weh. Merujuk tempat makcik ni duduk ni. Bila makcik sebut perkara tu? Tahun 2020. Dan perkara tu bila berlaku? Tahun 2021. Tahu? Jadi, bukan awak je yang tanya macam tu. Nyenyi-nyenyi makcik. Ejek-ejek makcik. Ni, partner makcik dekat rumah pun. Makcik cakap pertama, pukul 4. Makcik cakap nanti hari ni, jadi pulau kita kat Shah Alam ni, air naik. Dia kata tak. Pukul 6 makcik cakap lagi. Alihlah kereta. Dia cakap mana ada. Dia pun hintai dekat tingkap tu. Mana ada. Lepas tu yang keseterusnya, ni makcik nak cerita. Pukul 7 sebelum dia keluar daripada pintu rumah ni, partner makcik lah. Husband. Panggil husband. Macam tu. Makcik cerita lagi sekali. Dia tak percaya. Makcik pun buat dono lah. Makcik buat dono. Tiba-tiba pukul 11 dia telefon makcik. Dia duduk dekat jambatan. Tengah-tengah tu. Bawah 20. Bawah sini nak ke
26. Makcik cakap, kenapa duduk situ? Dia kata dia sangkut. Dia dah sangkut dah. Makcik kata, tak apalah, tunggulah. Kalau larat berenang, berenangkan. Dia kata, tak boleh berenang. Mati dia nanti. Air laju. Makcik kata, tadi dah bagi tahu. Tak percaya, mengijik-mengijik. Kepada budak-budak TikTok ni. Geng Alpha ya. Geng apa lagi? Yang atas pada Alpha tua sikit. Makcik tak minta upah dengan siapa-siapa pun. Makcik pun dah tak larat dah nak buat pergi ke mana. Cukup lah. Yang mana ada ni pun cukup lah. Masa tu banjir kat Shah Alam makcik. Iyalah. Makcik kena ejek teruk masa tu Yelah baru lepas sign surat tu kan. Kertas kosong kalau makcik tak sign, orang nak sumbat makcik kat penjara. Makcik pun pergilah sign, baca skrip, tak tahu benda apa. Makcik pun tak faham benda apa yang makcik baca. Makcik baca je lah. Okey? Kepada budak-budak TikTok, macam tu lah. Tadi makcik cerita kat TikTok macam mana nak berdepan dengan kematian. Okey, apabila kita, cahaya kita ni cahaya putih, kan? Cahaya kita cahaya putih. Kita nak keluar daripada badan kita seperti kita terlanggar dinding sikit. Kata pening sikit-sikit. Tetapi jika kita ni, roh kita tadi cahaya merah atau cahaya hitam, seperti nak ambil buah kelapa tu, dia punya kan? Lepas tu nak perah, nak ambil santan dia. Kena perah macam tu lah. Berat sikit lah. Kepada adik-adik TikTok ni, kuat sangat mengata makcik potong sekerat-sekerat live makcik. Lepas tu tuduh makcik bukan-bukan. Jangan macam tu. Jangan macam tu, tak baik. Okey? Ni dekat Facebook ni ada orang kata, betul, pasal bendera putih marah berbenar kerajaan time tu. Marah kat makcik. Makcik kata makcik mimpi. Makcik tulis dekat Facebook yang nama Masita Ibni Jalar. 11 hari bulan 1 tahun 2020. Tarikh pun makcik ingat. Jangan. Makcik ni orangnya straight aja. Makcik ni orang straight. Tak ada nak kona-kona. Tak ada. Straight aja orangnya. Okey. Nak pukul 6 dah. Lama dah juga ni. Ya. Lama dah juga. Lama dan juga kebas-kebas. Okey, makcik cuba tengoklah dekat TikTok ni. Dia tulis apa. Dan makcik tengoklah pula dekat Facebook ni. Dia tulis apa. Aduh. Kembang dah. Okey, nampak gayanya tak ada soalan yang apa nama? Yang strong. Soalan yang strong. Saya Ridwan Malik ya. Okey. Saya tidak menyebelahi apa-apa politik dalam Malaysia. Jika anda taksub satu-satu politik, saya tidak menyebelahi apa-apa politik. Saya sudah bagi tahu, saya tidak menyebelahi apa-apa politik. Okey? Saya tidak menyebelahi apa-apa politik. Okey? Kena ingat ya. Saya Sita Anur, saya tidak menyebelahi apa-apa politik. Saya yang kurang cerdik. Saya tak masuk politik tu, saya tak masuk politik ni. Tetapi, apa yang telah saya sebut, saya telah pun sebut. Sebab tu saya banyak musuh. Saya sebut, ada beberapa ahli politik telah saya sebut. Dan ada tempat yang, jika umat Nabi Muhammad tersebut cerdas, memang boleh faham di sebalik perjalanan mimpi yang terakhir.
Jika ada yang tak kena, akan tunding, oh saya sokong parti ni ke? Saya sokong parti ni ke? Tidak. Saya tidak sokong apa-apa parti. Tak ada. Tak ada. Saya tidak sokong apa-apa parti. Saya pergi mengundi. Saya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak taksub apa-apa parti. Saya lebih kepada sesiapa yang memimpin. Saya berdoa pemimpin tadi dapat memimpin, dapat mengejarkan atau dapat membuat apa-apa pentadbiran dengan baik. Itu saja. Sebab saya ada seorang-seorang saja. Saya tidak menghasut tentang berkaitan dengan politik. Tidak ada. Saya tidak menghasut pangkah ni. Tak ada. Saya tidak menghasut macam tu. Saya cerita general. Tetapi ada beberapa ahli politik saya sebut dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Contoh, saya sebut Najib Razak. Saya sebut Papa Gomo. Saya sebut Tun Dr. Mahathir. Saya sebut Tuan Guru Haji Hadi. Saya juga sebut pada waktu tersebut ahli Panglima Pasir Mas. Ya, Pasir Mas dia. Saya dah lupa. Macam itulah saya sebut. Jadi kena tengok PMYT yang lepas-lepas lah. Okay. Redha je lah. Nak tanya soalan puan. Macam mana nak capai Nur Muhammad? Macam mana nak capai Nur Muhammad? Satu, istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, buatlah rukun imam, rukun Islam tu kerjakan semua. Yang seterusnya, niatlah hari-hari nak buat kebaikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Buatlah, ada lebih, buat lagi. Banyakkan beramal, bersedekah dan sebagainya. InsyaAllah semoga baik-baik saja. Nak tanya pun, lucu. Saya rasa sedih juga. Carilah orang-orang yang baik dan capailah bimbing. Macam tu. Bimbing. Aliana Ramli, soalan awak, saya sudah tanda tangan, tak boleh jawab. Saya sudah tanda tangan, tak boleh jawab. Saya minta maaf. Tu pun, telah pun saya tanda tangan. Baru je saya kena tanda tangan. Okey, PMX, PM10 ada tak dalam mimpi puan? Saya sudah pun tanda tangan. Saya tak boleh sebut. Saya telah pun tanda tangan. Dengan silap-silap awak sekali yang kena tahan nanti. Awak tanya? Okey, fine work custom. Kak, apa seterusnya selepas ini? Solat lah. Solat. Nur Haryati, Kak Yong, tunggu sabar. Di Pantai Timur tu, tunggu sabar. Saya cuba cari masa, peluang untuk saya bercerita dengan lebih detail. Sabar ya, sabar. Asenat ni, Asenat berkaitan dengan UFO. Ya Allah, subhanallah. Susah lah, ya Allah, subhanallah. Okey. Buah kelapa. Nak. Tolong ambil buahnya, Om dah. Saya akan cerita bentuk bumi. Ambil buah kelapa. Okey, kepada adik-adik dekat TikTok ni saya nak cerita tentang buah kelapa. Buah kelapa. Awak nampak buah kelapa ni? Nampak? Okey. Buah kelapa ni nak pukul 6 dah. Nampak buah kelapa ni? Nampak? Okey. Dia ada nampak sini dan dia ada sini. Jadi, sekarang ni masih lagi ada kehijauan. Ya. Bukan seteruk inilah bumi sekarang. Masih lagi ada kehijauan. Okey.
siapa-siapa yang ada buah kelapa hijau-hijau tu dekat kampung, tilik-tiliklah buah dekat kampung tu, dekat pokok tu yang ada hijau-hijau. Ini dah teruk sangat ni. Ini saya nak cerita bentuk muka bumi dunia kita ni macam ni lah. Jika orang kata si Tanur, bumi kita ni macam mana? Macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Jadi kitanya kat mana? Kitanya kat sini. Kitanya kat sini. Macam ni. Paksi kita macam ni. Ada bucunya macam ni, ada bucunya macam ni. Satu hari nanti Allah cekupkan kat sini. Dia ada lelehan dekat sini. Suatu hari nanti setelah kita pun dah tak ada duduk dekat sini dah, dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni balik. Okey? Nampak? Semalu Putra, saya telah pun jawab soalan tadi. Yang melancarkan nuklear yang pertama Korea Utara. Dia balik ke China. Okey? Jika nak suruh saya ulang, esok saya buat balik live dan saya ulang balik. Okey? Nanti hantar WhatsApp lah. WhatsApp pula. Dekat Telegram tu hantar balik. Nanti saya ulang balik. Saya akan ulang dan ulang. Macam itulah. Sampai awak puas hati. Okey? Macam tu. Nanti geng-geng peta nanti marah saya pula. Macam mana si Tak Anur boleh cakap macam ni? Saya boleh cakap pasal saya diangkat. Saya dalam mimpi tu saya diangkat dan saya tengok macam tu lah rupa dia. Reda je lah nak tahu amalan puan seharian. Boleh? Saya ni orang biasa saja. Level saya yang kurang cerdik. Sebenarnya umat Nabi Muhammad banyak kelebihan. Saya ni yang kurang cerdik. Jadi buat macam biasa je. Benda-benda yang wajib aja, ya, benda-benda yang wajib. Nak tahu perangai saya, kena tanya orang yang berdekatan dengan saya. Kena tanya musuh saya, kena tanya orang yang membenci saya, kena tanya orang yang sayang saya. Jadi kena tanya orang yang saya duduk tempat tinggal kat sini Shah Alam ni, juga kena tanya bagaimana saya dibesarkan. Kena tanya. Jadi apabila tanya, dah akan dapat feedback ada dua. Kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikanlah. Keburukanlah. Jadi macam itulah ya. Ni. Pandai awak Cahaya putih. Okey. Macam itulah. Bencana dulu. Suara hatiku dari Facebook. Bencana dulu. Huru hara. Astagfirullahalazim. Huru hara. Baru bencana. Lepas tu baru slogan tipuan emas. Saya tidak tahu tarikh bila nak berlaku dengan slogan tipuan emas di Sabah. Saya tidak tahu. Okey? Okey, Awam Mus, betul. Saya perkara yang betulnya adalah jika umat Nabi Muhammad SAW bertanya, saya kena jawab. Itu yang sebetulnya. Tapi ada certain tidak dibolehkan. Setelah saya ditekan, di macam-macam lah. Saya ada benda saya tak boleh bagi tahu dan ada benda saya boleh bagi tahu. Macam tu.
Okey. Tak ada soalan kan? Nanti hantarlah dekat Telegram saya soalan apa yang awak nak tanya. Dan saya letak dekat situ. Dan esok insyaAllah jika ada masa Allah bagi kelapangan, insyaAllah saya cuba jawab soalan satu persatu. Okey? Dan jika ada soalan sama pun, saya akan ulang balik dan ulang balik insyaAllah. Dan dekat TikTok pun adik-adik dan abang-abang, kakak-kakak semua, macam itulah. Makcik, adik saya sendiri, saya cuba menyampaikan. Dan boleh pergi ke Facebook saya, Salam PMYT, atau Perjalanan Mimpi Yang Terakhir. Macam tu. Ada dekat situ ada link untuk Telegram saya. Telegram saya. Dan saya akan cuba suruh anak saya suruh update balik dekat Facebook. Okey? Saya cuba. Tadi boleh tanya dan saya cuba jawab insya-Allah, dan semoga memberi penerangan yang jelas, persediaan yang baik, dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat memberi ilham ataupun perjalanan roh kita capai kepada cahaya yang benar, iaitu cahaya Nur Muhammad, insya-Allah. Amin. Amin. Okey, saya sudahi dululah sebab dah lama jugalah kan. Lama juga dah nak pukul 6 dah. Saya pun nak lipat kain. Saya nak lipat kain dan macam-macam jugalah saya perlu buat. Okey. Terima kasih. Jika ada saya marah ke ataupun bahasa saya tak sopan ke, saya minta maaf ya. Kerana apa? Saya pun makcik kan. Fahamlah. Hari ni berbagai juga masalah yang perlu saya hadapi. Okey, terima kasih. Okey. Nanti kita jumpa lagi. Okey. InsyaAllah. Amin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.